Kenapa abang marah ke? Abang marah. Kenapa abang marah? Abang Hmm? marah. Kenapa abang marah? Abang tak marah. Abang tak marah. Abang cakap je. Abang tegur je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Hari ni kita bersumber ke awal sikit. Hari ni bersumber ke awal sikit. Okey. Mengas sebenarnya dari bawah. Turun naik kerjanya pagi-pagi ni kan. Macam-macam urusan nak tengok-tengok. Dah pukul 9 lebih. Dah pukul 9 lebih. Tak siap-siap lagi ni nak buat live ni. Kan. Kita walaupun kat rumah, kita seperti macam bekerja jugalah kan. Kita ada bisnes. Kita ada bisnes. Nak di apa, kerjakan. Nak dikerjakan orang kata. Okey. Selamat pagi. Say hi sikit kat Zuli pagi ni. Bantu Zuli untuk sharekan video ni. Okey. Sebenarnya hari ni agak berbeza sikit. Waalaikumsalam Ain. Okey. Pagi ni agak berbeza sikit. Sebenarnya Zuli nak apa sebenarnya, di samping Zuli nak bercerita ni, kan, siapa yang tahu tu tahulah. Okey, siapa yang tahu tu tahulah. Hari ni adalah special day. Okey, di samping memang Zuli Nurita hari ni masih lagi dalam buat sale. Okey, buat sale 3 hari, 13, 14 dan 15 Januari. Kan, bila masuknya Januari, Zuli rasa macam aku dah tua dah. Kan. Bila masuk Januari je, alamak, aku dah tua dah. Apa amalan aku yang masih tak tambah-tambah lagi ni. Kan. Lepas tu mulalah tengok jeragat ni tak hilang-hilang lagi. Kan. Bila masuknya Januari, itulah yang apa. Dan bila birthday Januari ni, kita senang nak kira. Kan, senang nak kira umur kita bertambah lagi satu kan. Waalaikumsalam Pak Su. Waalaikumsalam. Bantu Zuli untuk sharekan sebanyak-banyaknya ke FB group yang lain. Okey, supaya sebenarnya Zuli harapkan bahawa benda yang akan Zuli sharekan ni membawa satu, orang kata, inspirasi lah buat anda. Okey, satu inspirasi buat anda, yang mana kalau kita sharekan ni, Zuli suka juga dengar sharing orang lain. Macam semalam Pak Su share pasal diri dia. Okey, pagi tadi Zuli dengar Mem Zara cerita pasal diri dia. Okey, bila kita dengar cerita orang lain, sharing daripada orang lain, kita rasa alah, sebenarnya hidup aku tak susah mana. Kan, sebenarnya cabaran aku tak adalah sebesar mana cabaran orang lain. Kan, macam tu juga. Jadi kita lebih bersyukur apa yang kita ada. Kita lebih bersyukur dengan apa adanya hari ini. Terima kasih yang dah sharekan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum lah Kak Tipah kita. Okey, Kak Tipah kita, terima kasih Kak Tipah. Okey. Kak Zuli dah umur 35 dah pun kat sini hari ni. Okey. Waalaikumsalam Kak Misa. Kak Misa yang selalu bantu support dari segi emosi kita ni kan. Kadang-kadang kita berniaga ni, emosi kita turun naik. Kan, turun naik. Kejap down, kejap stres, kejap semangat. Kadang di kala mana Zuli tengah macam-macam cabaran berkecamuk dalam otak kita kan. Siapa yang selalu Zuli tuju dalam circle ialah Kak Misai. Ialah Kak Misai. Tak tahu, rasa macam dekat di hati tu kan. Dekat di hati tu. Okay, walaupun kita tahu Kak Misai tu jenis happy go lucky. Kita tak nampak lukanya di dalam. Padahal dia tengah kedukaan, kita duk sibuk nak cerita pasal kedukaan kita pula kan. Terima kasih sangat support kan. Terima kasih, itu yang pentingnya, circle-circle yang bagus ni. Okay. Zuli, first sebelum Zuli nak cerita lah, sebenarnya nak buat story kenapa, siapa Zuli ni sebenarnya. Siapa Zuli ni dan kenapa pula bergatal-gatal nak pergi berbisnes pula, padahal kan dah ada kerja hakiki. Kan. Okay. Sebab kan kalau lah kita nampak situasi macam tu, orang akan kata orang lain banyak lagi tak dapat kerja. Kau dah ada kerja, elok-elok kau pergi buat bisnes lah bagai apa. Pergi cari ilmu yang berbayar lah bagai.
tak ke membazir duit, ke tak menyusahkan diri sendiri, ke tak bersyukur dengan apa nikmat yang kau ada. Kan biasa orang akan berkata-kata macam tu. Kan? Lama tak masuklah Kak Zuli. Tak apa, hari ni rezeki. Hari ni special sikit sebab birthday sendiri. Ada connection weh. Ya betul, kita sama orang Johor. Okay, mungkin sama orang Jawa. Okay, mungkin sama orang Jawa. Jadi tu ada connection dia lebih sikit kat situ. Kan? Jadi pada pandangan anda lah, sebab yang baru masuk dalam live Zuli ni, kebanyakannya yang kita dah saling mengenal, walaupun kita tak berjumpa, tapi dah saling mengenal di alam maya, iaitu di media Facebook. Okey, pada pendapat anda lah, Zuli ni orangnya yang macam mana? Kan? First impression anda, Zuli ni orangnya yang macam mana? Agak-agak masa tu anda kenal tu Zuli ni umur berapa? Masa tu agak-agak Zuli ni dah kahwin ke belum? Agak-agak masa tu anda kenal tu Zuli ni dah beranak pinak ke belum? Kan? Cuba anda nyatakan di situ. Pada mulanya anda mengenali Zuli ni, sebelum anda mengenal Zuli ni adalah founder kepada Zuli Nurita. Boleh tulis tak kat situ? Zuli nak tahu juga apa first impression orang pada diri Zuli. Kebanyakannya lah yang Zuli nampak lah, first impression dia orang pada Zuli ni garang. Okay? Zuli ni garang, Zuli ni tegas, dan ada juga yang kata Zuli ni sombong. Okay, cuba anda tuliskan kat situ. Kak, muka nampak separuh. Oh ya ke, nampak separuh? Ya ke? Okay, jauhkan sikit. Okay, better ke? Okay, better ke? Okay. Kalau tak pernah borak nampak garang kan? Kak Zuli soft spoken. Okay, tapi kalau tak pernah borak nampak garang. Kan? Apa lagi? Siapa lagi nak bagi first impression anda bila anda kenal Zuli di alam maya ni? Apa perasaan anda? Apa yang anda rasa Zuli ni orang yang macam mana? Mata suka menjeling. Ini tipu. Kan? Cuba kenal masa dah jadi founder Zuli Nurita. Okay, sebab memang kebetulan nama brand kita sama nama dengan diri sendiri. Nak duduk sini? Okay, duduk sini. Okay, iya. Okay, inilah anak bongsu buat masa ni kan. Okay, apa lagi? Siapa lagi? Boleh bagi pandangan anda, first impression anda pada bila mana anda mengenali Zuli. Mengenali Zuli Nurita ni lah. Kan, yang empunya diri ni lah. Kita sebab kebanyakan orang lah, memang kebanyakan rata-rata memang cakap Zuli ni memang nampak garang, sukar untuk didekati. Kan, sukar untuk didekati. Tapi sebenarnya bila dah kena rapat tu tak boleh nak berhenti bercerita pula kan. Anak bongsu buat masa ni. Yelah. Sebab sebenarnya Zuli berangan-angan tau, nak anak 6 orang kan. Sebab memang di kalangan kita suami ada 4 beradik, Zuli sendiri ada 4 beradik. Kita nak pecahkan tembok tu. Boleh tak pecahkan ya? Pecahkan rekod tu. Itu pun ada cita-cita juga, ada impian juga kan. Tapi buat masa ni kita tangguhkan dulu. Kita fokus dulu. Tapi tak tahu juga rezeki kan. Rezeki kalau Allah nak bagi, adik janganlah. Okay, rezeki kita tak tahu. Kalau Allah nak bagi, kun fayakun kan. Okay. Okay, kebanyakannya memang orang takut nak tegur Zuli. Takut nak tegur kan. Tak tahu kenapa, mungkin reaksi muka kot. Mungkin reaksi muka bila orang nampak dia jauh tu, memang muka kita kalau Zuli tengok sendiri dekat dalam cermin lah kan, macam kita tak senyum tu memang nampak garang. Kan. Tak tahulah. Sebab tu agaknya dulu-dulu lelaki takut nak ngurat. Kan. Lelaki takut nak ngurat. Zuli suka buat muka garang, buat muka sombong. Pada dulu-dulu sebab Zuli tak suka lelaki ngurat. Okay. Jadi ada satu advantage lah kat situ kan. Satu advantage lah juga kat situ. Tapi bila mana kita dah dah tahu mana kelemahan kita, mana kelebihan kita tu, kita dah tahu, kita perbaiki. Malaysia boleh gitu kan. Malaysia boleh. Okay, saya doakan Zuli 10 orang anak. Tak maulah. Tipa tak maulah 10. Tak larat Dan. Tak larat Dan. 4 orang pun dah rasa, ya Allah kan, yang bergaduhnya, yang apanya, kita pun tak menjangka kan. InsyaAllah kalau ada rezeki nak 6 kan. Tapi 10 memang umur dah 35. Bapa takkan satu-satu. Oi, matilah nak. Okay. Kalau ngurat takut kena libas kan. Dulu masa sekolah, sebab Zuli sekolah perempuan. Jadi masa sekolah kita balik sekolah tu lalu
sekolah campur. Yang sekolah lelaki perempuan tu kan, ada je yang usha-usha kan. Tiba-tiba nanti kan dapat call kat rumah. Dapat call, call dulu memang tak ada handset. So, telefon rumah. Tak siapa-siapa lah yang angkat kan. Mak ke abah ke yang angkat kan. Lepas tu, ni ada orang call ni. Kan. Lepas tu, siapa mak? Orang lelaki. Lelaki? Kita pun pelik. Kita tak ada kawan lelaki. Kan, jadi bila angkat phone tu, dengar apa sekejap. Tak ada. Terus macam sentak tau. Macam, apa hal kau nak call aku kan? Aku tak ada kenalan lelaki. Aku tak ada kawan pun lelaki. Tak payah nak ngada pula nak telefon aku kan. Terletak je terus. Jadi orang pun takut nak ngurat. Waktu sekolah memang tak ada power lah. Memang tak ada lah. Kan, memang tak ada. Kau tak ada bagi Chan lah kan. Okay. Memang orang takut lah. Sebab tu itu memang diri Zuli sendiri. Memang diri Zuli sendirilah. Sampai sekarang pun kita kira advantage lah kita dah bersuami. Kita tahu status kita kan. So bila buat-buat muka garang tu macam orang takut lah kan. Sebab ada je orang ingat Zuli ni, walaupun Zuli masa tu dah beranak 2-3 kan. Orang ingat Zuli ni belum kahwin. Ada je orang yang mengintai, orang yang nak mengurat. Tapi kita sebenarnya dah beranak pinak kan. Okay. Bila buat muka garang tu jadi orang takut lah sikit nak mengusik. Nantilah. Aduh, nak duduk lah. Nama awak siapa? Maya. Maya umur berapa tahun? Maya. Berapa tahun? Maya nak buat nanti goyang-goyang. Okey. Jadinya Zuli nak ceritakan sikit lah. Zuli ni untuk hari ni alhamdulillah masih diberi kacau. Okay. Alhamdulillah hari ni masih diberi nyawa, berkesempatan untuk orang kata apa? Yelah, sambut birthday. Kan, sambut birthday. Tapi tak adalah sambut mana pun. Banyaknya memang wish, doa-doa dari kawan-kawan, kenalan kan. Daripada anak-anak tak pun. Daripada anak-anak pun tak pun. Apa cakap Aisyah tahu tak hari ni jadi Umi? Tahu. Tapi tak wish pun. Sedih. Kan? Tapi yang first kali wish ialah BFF Zuli. Yang mana yang buatkan logo ni. Christina binti Ali. Memang dia wish yang pertama lah. Orang yang pertama. Kemudian mak Zuli. Kemudian abah Zuli. Okay. Jadi sebenarnya kan anda setuju tak kalau orang perempuan ni bila tibanya hari-hari tertentu, tarikh-tarikh tertentu macam hari jadi, wedding anniversary, bila ada orang wish tu dia rasa macam rasa dihargai, rasa macam berbunga lah hatinya kan. Bila mana kalau orang tak ada wish tu kan rasa macam alah tak seronoknya, hari ni kan special day kan. Rasa macam hari ni kan special day, kenapa tak ada orang nak doakan dia, tak ada orang nak wish dia kan. Rasa macam ada kesedihan jugalah kat situ. Happy birthday, terima kasih Amira. Pagi tadi dekatlah dah wish kan. Dah doa siap, terima kasih doanya. Okay, terima kasih kepada yang sudi mendoakan Zuli. Kenapa? Adik nak duduk sini? Nak pakai ni. Okay. Jadi kita masih diberi peluang untuk menyambut kira bernafas lagi di usia 35 tahun. Genaplah hari ni usia Zuli 35 tahun. Kan? Macam tak percaya pula dah 35 dah aku. Kan macam tak percaya pula. Rasa macam hari tu baru grad kan. Baru grad dalam umur 23 tahun. Sekarang rupanya dah makan puluhan tahun dah. Kan? Sekarang makan dah puluhan tahun dah. Jadi masa kita kecil-kecil dulu Zuli tak pernah sambut birthday. Zuli tak pernah sambut birthday. Kata-kata birthday kita beli kek tu tak ada. Tak ada sebab kita tahu keluarga kita tak berapa nak mampu. Okay. Walaupun masa tu kek macam tak adalah mahal pun kan. Tapi macam tak apalah, tak ada kek tak apa, kita masak yang best-best je. Macam tu kan. Sebab dulu pun Zuli kalau kata nak makan best-best tu mungkin sebulan sekali. Mungkin kalau makan ayam tu sebulan sekali, 2 kali macam tu je. Apa dia? Okey. Lalu. Comel. Okey. Jadinya kita dah biasa. Tapi bila dah besar ni Zuli seboleh-boleh kalau setiap kali hari jadi anak tu Zuli akan buat something special. Kalau tak belikan, tapi Zuli selalu belikan kek jugalah sebab Zuli sendiri memang suka makan kek. Okay. Lepas tu kita campur dengan kita punya masakan. Kita beli campur sikit. Lepas tu kita masak special sikit untuk hari jadi anak. Sama juga dengan hari jadi suami. Saya selalu buat macam tu.
Dah terlewat tak ada. Hari ni harinya. Hari ni harinya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Ayu. Happy birthday. Terima kasih. Semoga panjang umur, berrezeki dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sihat-sihat semua, ceria-ceria selalu. Amin. Terima kasih doanya dan semoga doa Kak Ayu tadi berbalik semula kepada Kak Ayu dan semua yang menonton hari ini. Okey. Sebab Zuli sebab Zuli bila tibanya hari lahir kan, bila sebenarnya kalau macam Zuli lebih suka bila orang wish tu pada harinya. Tapi kadang-kadang ada orang dia wish belated kan, bila dah lepas. Kadang-kadang orang wish sebelum sampai. Tapi bila mana orang wish pada harinya, kita rasa macam orang ingat kat aku macam tu kan. Jadi waktu zaman sekolah Zuli tak pernah sambut pun. Zuli tak pernah sambut. Dan pada waktu zaman Zuli belajar, pada waktu sekolah, universiti, ramai juga yang jenis masa tu budaya. Bila sambut birthday nak kena baling-baling telur, baling-baling tepung. Zuli sangat tak suka. Zuli siap warning tau. Diorang memang budaya diorang. Bila kawan-kawan sambut birthday je kena baling-baling telur, kena apa semua tu kan. Zuli siap warning. Birthday aku nak dekat. Kalau kau buat juga macam tu kat aku tak nak jadi kawan kau. Selama-lamanya cakap macam tu. Zuli cakap macam tu tau. Sebab Zuli tak suka. Dah lah satu pembaziran. Lepas tu mungkin bahaya kan. Lepas tu kotor, siapa nak bersihkan. Zuli tak suka. Jadi bila dah warning set awal-awal macam tu, dia orang takkan buat. Memang dia orang tak buat. Memang dia orang tak buat. So Zuli memang tak berapa suka budaya-budaya macam tu. So, waktu zaman sekolah, kita dah tahu kita ni dalam kehidupan yang... kalau nak tahu Zuli dulu, mungkin ada yang pernah dengar cerita Zuli. Memang keadaannya, Zuli seorang anak pekerja kilang. Okay, Abah Zuli dulu mula kerjanya dulu lori getah. Lepas tu bila dah untuk kerja tetap sepanjang berpuluh tahun sehingga pencen sekarang ni, bekerja di kilang kelapa sawit. Sebagai mandu. Okay, sebagai mandu. Masa tu gaji berapa ratus lah sangat kan. Dan masa tu Zuli membesar dua beradik. Dua beradik waktu ketika tu lamalah. Dua beradik tu agak makan berapa tahun jugalah. Dalam 7-8 tahun macam tu lah. Dua beradik. Okay, jadi mak tak bekerja. Mak suri rumah. Okay, jadi dengan beberapa ratus itu sahajalah untuk sara kami sekeluarga. Untuk sara kami sekeluarga. Dan kami ni duduk di celah nun hutan. Celah nun hutan yang memang 40 km nak ke bandar. Okay, 40 meter nak ke bandar. 40 km. Okay, 40 km nak ke bandar. Jadi usia kami start tadika kat situ. Zuli start tadika dekat sana. Tadika kemas je. Waktu tu kat situ memang ada tadika kemas je. Dan berapa kerat je orang yang datang. Okay, tadika kemas waktu tu dia buat dekat rumah, perumahan je. Tadika kemas. Tadika kemas waktu tu kan percuma lah rasa. Percuma je kot. Lepas tu Zuli sekolah. Dan waktu kecil-kecil Zuli tu lah, waktu tadika tu Zuli ingat. Setiap kali dapat makan aiskrim ialah waktu gaji. Abah gaji je, mak, jom kita pergi kedai beli aiskrim. Zuli ingat aiskrim yang Zuli favourite sampai sekarang masih ada. Aiskrim tu, aiskrim yang keladi tu, yang wafer dalam dia keladi. Kakak, kejap Kak main dengan adik jap. Jadi aiskrim tu sampai sekarang ada. Dia wafer dalam dia keladi. Memang Zuli favourite aiskrim ialah aiskrim keladi. Sama dengan anak-anak Zuli. Suka aiskrim keladi. Kan? Siapa sama kita geng. Okay, kita geng. Okay, jadi memang satu hari naik motor. Masa tu kedai runcit hanya satu je. Kedai runcit tu 2.5 km daripada rumah Zuli. Jadi masa tu Abah memang ada sebiji motor je. Dan motor tu lah guna untuk pergi kerja, balik kerja, nak pergi mana-mana, memang motor tu je. Dan Abah tak ada lesen motor. Sampailah sekarang tak ada lesen motor. Okay, jadi dalam kawasan perumahan tu dia memang tanah merah. Okey, tanah merah. Bila ketikanya hujan lebat ke apa, lecak-lecak kan. Jalan merah. Lepas tu kawasan lori buah sawit. Okey, lori buah sawit, lori minyak sawit memang laluan utama. Jadi bila kenderaan berat lalu dekat jalan merah ni, dia akan berlopak-lopak tau. Berlopak-lopak, berlobang-lobang. Jadi jalannya memang
Tak semula, tak cantik lah. Pedalaman, okey, pedalaman. So mungkin anda mungkin bolehlah bayangkan, mungkin lebih kurang sama dengan Felda dulu-dulu kala kan. Perancangan Felda dulu-dulu kala macam tu lah, lebih kurang lah. Okey, dan bila mana sebenarnya tempat Zuli tinggal ni, dia waktu Zuli duduk tu, Cikgu Zuli pun tak tahu tempat tu nama special sikit, Bukit Bujang. Okey, bila kita cakap dengan cikgu, awak tinggal kat mana Zuli? Saya tinggal di Bukit Bujang. Cikgu tak tahu. Bukit Bujang tu kat mana? Bukit Bujang tu kat mana? Cikgu pun tak tahu sebab masa tu kalau kita Google pun memang tak ada dalam map. Memang tak ada dalam map Bukit Bujang tu. Sebab dia terselit. Kalau kita dapat bayangkan, dia sempadan Segamat, Pahang dengan Negeri Sembilan. Pahang kan, dia ujung tu. Kan? Ujung tu. Jadi memang tak nampak. Nak describekan tu memang tak ada. So kita memang diceruk. Jadi masa zaman sekolah tak ada sekolah pun kat dalam tu, dan terpaksa travel lah dari pagi sampailah mengambil masa dalam dekat 2 jam, 1 jam lebih ke sekolah, 40 km. Okey, ke sekolah tu 40 km dalam keadaan jalan merah yang berbukit-bukit. Yalah, tahu jalan kawasan ladang sawit kan berbukit-bukit. Kan? Lepas tu bila ketikanya hujan sangat mencabar nak pergi sekolah. Zuli asyik menangis je tak dapat pergi sekolah. Sebab Zuli ni orang yang rajin pergi sekolah. Okey, sebab apa tak tahulah. Sebabnya rasanya macam kalau lah satu hari aku tak sekolah, kerja sekolah akan jadi menimbun. Kan? Kerja sekolah jadi menimbun. Zuli tak suka buat benda bertangguh. Jadi benda bertangguh esoknya akan jadi double, triple kan. Zuli tak suka. Sebab tu lah bila tak dapat pergi sekolah, Zuli akan menangis. Okay, tanyalah mak kan. Semua masa kecil-kecil, daripada kecil dia ajar 1. Kalau tertinggal bas sekalipun, Zuli akan menangis. Kan. Pergi sekolah, bas ambil kita pukul 5.40. 5.40 pagi kita dah naik bas pergi sekolah. Okay, sebab itulah Zuli tak sekolah agama. Kalau Zuli sekolah agama, pukul 8 malam baru sampai rumah. Pukul 8 malam baru sampai rumah. First time dengar Bukit Bujang kan? Kat Segamat, Johor. Sekarang ni dalam map dah ada lah Bukit Bujang tu, sebab dia dah ada jalan tar, dah ada jalan berlain. Maksudnya polis pun dah masuk dalam tu. Kalau dulu-dulu polis tak masuk pun dalam tu. Polis tak tahu kalau kita buat kesalahan jalan raya ke, kesalahan apa pun polis tak tahu. Kan? Okay, jadi bila kita tahu, kita sendiri je yang tahu struggle kita pergi sekolah tu macam mana. Sampai kan pada waktu sekolah menengah tu, Zuli nak dijadikan cerita. Zuli dan adik Zuli ni, berdua beradik ni, kita sekolah macam tersalah daftar ke macam mana tak tahulah. Kita tersekolah ke sekolah yang lain daripada orang yang lain dalam bas tu sekolah. Jadi waktu kita macam lain lah. Kalau ada tuition ke lain. Jadi macam mencabarlah, cabaran lah sikit kat situ. Jadi kadang-kadang tuition, kalau ada tuition, kita terpaksa tak pergi sebab tak ada kenderaan nak bawa, nak pergi. Okay, terpaksa tak pergi. Belajarlah kat rumah sendiri kan. Itu pun kalau ada inisiatif nak belajar. Kan? Jadi banyak-banyak kekangan lah waktu kita belajar, waktu kita bersekolah tu sangat banyak kekangan. Tapi mungkin nak direzekikan kita ni belajar sampai jugalah ke universiti. Alhamdulillah kan. Di sekolah menengah, Zuli sekolah perempuan. Sekolah menengah memang sekolah perempuan, sekolah konvent Segamat. Okay, sekolah konvent Segamat. Dan kat situ memang tak ada lelaki. Dan bila masuk matrix, bila masuk universiti, bila masuk matrix lah, Zuli rasa macam kejutan budaya. Zuli tak boleh nak adapt dengan orang lelaki. Tak boleh nak adapt buat kerja kumpulan, buat assignment dengan lelaki. Zuli tak boleh nak adapt. Macam satu benda yang janggal kan, satu benda yang janggal. Jadi bila mana kita benda yang baru, sesuatu yang baru, kita nak terjun dalam bidang tu, sosial tu, rasa macam asing pada mulanya. Tapi bila kita biasakan, kita betulkan niat kita, insya-Allah benda tu okey je. Okey, lepas tu Zuli alhamdulillah dapat masuk matrix, dapatlah masuk universiti. Sebenarnya UTM yang Zuli masuk tu adalah pilihan yang ketiga. Zuli berminat sangat nak masuk USM sebenarnya, USM. Tapi Allah rezekikan untuk masuk UTM. Johor juga. Anak jati Johor, tak ke mana pun kat Johor je. Tak ke mana pun kat Johor juga kan. Nak bagi dekat dengan mak ayah tu sebenarnya.
Okey, sebenarnya dekat belajar dekat universiti pun Zuli struggle juga. Zuli guna duit PTPTN. Okey, Zuli guna duit PTPTN. Memang tak ada choice. Memang mak abah tak sempat pun nak menyimpan. Sebab perbelanjaan harian tu pun dah macam terpaksa berhutang. Kan, terpaksa berhutang sebab tak cukup, memang tak cukup. Sampaikan kalau lah pendaftaran sekolah terpaksa hold dulu. Cakap dengan cikgu, buku tak dapat. Orang dah hari pertama tu dah ada buku. Kita tak ada buku lagi sebab kita tak bayar yuran. Okey, cakap kat cikgu, nanti dah gaji abah bayar. Kan, terpaksa macam tu. Kan, Zuli pun penerima masa sekolah menengah, penerima beasiswa kerajaan jugalah. Sebab kan memang dia tengok payslip abah tu memang tak mencukupi lah. Kan, jadi ada juga memudahkan bila kerajaan prihatin pasal tu kan. So memang kita waktu sekolah tu memang kalau sekolah buat tuition pun memang kita tak dapat nak pergi. Itu kalau sekolah menengah. Zuli ada seorang sahabat, nama dia Nadia Sabrina Hanum. Kalau Zuli boleh sebut kat sini, Nadia Sabrina Hanum. Dia memang terror, memang hebat lah dalam akaun. Zuli ambil sains perakaunan. Okay, Zuli ambil sains perakaunan. Dan Zuli masa akaun, alhamdulillah cikgu akaun tu memang sangat superb. Memang best. Cikgu Siti Maimunah. Memang best. Tapi ada kalanya kita perlukan sebenarnya tambahan pengajaran daripada luar, mungkin daripada soalan-soalan yang dijawab. Nadia Sabrina Hanum ni lah yang bantu Zuli. Soalan-soalan dari kelas tuition semua dia bagi kat Zuli. Dia ajar Zuli sampailah Zuli dapat A1. Zuli macam tak percaya tau. Aku dapat A1. Macam kita tak pernah pergi tuition, kita tak pernah pergi kelas tambahan kat sekolah yang free tu pun tak pernah. Sebab tak boleh nak pergi, kenderaan tak ada, rumah jauh kan. So macam tu lah dia punya struggle is real guys. Kan, masa sekolah sampai kan Zuli kata bila lah nak habis sekolah, aku dah penat kan. Sampai macam tu sekali. Sebab berhimpit nak kadang bila nak naik van tu, sekolah menengah naik van. Himpit duduk dekat enjin tu duduk dekat enjin van tu kan. Berhimpit lah selama 1 jam lah kot naik van tu kan pergi sekolah. Ya Allah hai. Struggle is real. Okay. Matrik mana dulu Zuli? Zuli anak Johor sejati. KMJ di hatiku. KMJ di hatiku. College Matrikulasi Johor. Okay, itu pun dah rasa macam jauh dengan keluarga. Itu pun sebulan sekali nak boleh balik. Ada orang tu tiap-tiap minggu dia balik. Okay, tiap-tiap minggu dia balik ke Johor kan. Dekat je kat Tangkak je pun. Okay. Tapi Zuli masa tu Zuli jenis tak berdikari tau. Sebab mungkin abah Zuli sendiri yang tak berapa nak lepaskan kita. Jadi macam Zuli masih takut-takut nak naik bas sendiri nak balik. Masih tunggu mak ayah datang dekat KMJ. Masih tunggu mak ayah datang bawa makanan lah bagai kan. Masa matrik lah kita rasa macam kita budak-budak lagi. Bila dah UTM tu, Zuli memang pakai duit PTPTN saja untuk duit yuran, duit makan. Dan sebenarnya Zuli sangat ikat perut masa UTM sangat ikat perut juga. Zuli ni rajin menabung, rajin menyimpan, jenis suka menyimpan. Jadi 3,500 yang Zuli dapat waktu PTN untuk 1 sem, 1,500 ke 1,800 tu dia dah tolak dah untuk buku, yuran, penginapan apa semua dia dah tolak siap-siap. Jadi kita ni kos sains memang sangat besar, 1,800 dia tolak siap-siap sebab kita guna chemical, guna apa semua kan. So dah siap-siap tolak. So yang dapat kita mungkin dalam 1,500, 1,300 macam tu. Dan duit itulah untuk guna 1 sem untuk duit makan, mungkin duit photostat ke apa ke jadah ke kan, duit baju ke apa benda kan, itulah yang digunakan. Jadi Zuli sangat orang kata berkira-kira jugalah dulu. Pegang duit tu berkira-kira jugalah. Tapi Zuli memang tak ada passion dalam perniagaan. Ada kawan-kawan Zuli yang jenis dia suka niaga kerepek, berniaga lah apa benda yang boleh berniaga kan, untuk tambah-tambah sikit duit. Tapi Zuli jenis passion memang bukan berniaga. Jadi Zuli tak biasa nak jumpa orang, nak cakap dengan orang, nak berniaga, belilah ni tak. Zuli tak biasa. Jadi memang tak nak duit yang lebih tu memang kita jagalah, memang kita simpan, kita guna apa yang ada. Makan pun makan apa yang boleh jimat, paling jimat lah kita makan. Kan? Lepas tu kadang-kadang ada lebih tu kita bantulah keluarga kita. Kita bantulah juga keluarga kita dengan duit PTPTN tu. Kan? Bolehlah bantu sikit-sikit yang mana yang boleh kan.
Jadi tapi yang bestnya pada masa kat UTM tu, walaupun Zuli ikat perut, walaupun Zuli macam berkira-kira, tapi bila ada je kawan-kawan yang kadang-kadang bila hujung-hujung bulan, hujung-hujung sem tu nak pinjam duit. Tapi Zuli jenis tak berkira, Zuli tolong je, bagi je. Dan amazingnya, duit dalam purse Zuli tu sentiasa ada je tau. Tak pernah putus. Tak pernah rasa macam, alah duit aku tinggal sikit je nak makan berapa hari ni. Tak ada pernah catu-catu, tak pernah. Amazingnya macam tu. Sebab tak tahulah, mungkin masa tu kita tak berkira-kira nak tolong orang kan. Jadi duit tu sentiasa ada je. Tak tahu datang dari mana, tak tahu. Itulah kuasa Allah dalam kalau kita bersedekah, kalau kita memberi bantuan kan. Okay. Jadi masa kita belajar kat UTM tu 3 tahun je. Waktu tu batch Zuli memang first batch yang dia belajar 3 tahun je untuk degree science tu. Okay, sebelum tu 4 tahun. Rezeki kita lah dapat singkatkan masa. So bila 2008 tu dah grad, Alhamdulillah kan. Walaupun kita rasa macam pointer kita tu cukup-cukup makan je lah kan. Dari tengok orang lain. Dan Zuli pernah rasa juga tau. Zuli pernah rasa aku ni daripada zaman sekolah, daripada darjah 1 lah mungkin kan. Daripada darjah 1 sampailah matrik, sampailah UTM. Aku rasa aku punya result ni cukup-cukup makan je. Tak pernah nak orang kata boom, orang kata kan. Rasa macam rendah diri pun ada juga. Lepas tu bila kita terjun dalam bidang perniagaan ni, kita rasa macam, kenapa aku tak boleh nak all out lah? Kenapa aku tak boleh nak berjaya macam orang lain? Kita pernah terfikir sampai macam tu tau. Sampai tu macam tu. Tapi sebenarnya kita tak boleh nak buruk sangka. Sebenarnya, yelah kita ada rezeki masing-masing kan. Kita ada rezeki masing-masing. Mungkin rezekinya belum sampai lagi waktu ni. Kita belum tahu. Jangan buat kesimpulan dulu kan. Jangan buat kesimpulan dulu. Itu yang mengajar Zuli lah. Di sebalik sebenarnya daripada serka-serka Zuli juga yang ada ni. Kan, sebenarnya ramai je yang membantu dalam membentuk diri Zuli sekarang. Ramai di antara anda yang membantu membentuk diri Zuli sekarang. Jadi kan Zuli memanglah kata Zuli dah ada kerja hakiki sekarang ni. Dan sebenarnya Zuli pernah rasa macam, alah aku kerja macam ni je. Sebab Zuli ada degree. So kita sebenarnya kita ada aim. Zuli pernah kerja kilang. Zuli pernah kerja kilang biodiesel. Okay, Zuli pernah kerja kilang kosmetik. Zuli pernah kerja kilang sawit. Zuli pernah, sebab Zuli bidang industrial chemistry. Jadi kilang-kilang lah tempat kita. Kilang-kilang lah tempat kita kan. Yang memanjat-manjat ambil sampel tu dah biasalah. Tak kisah. Sebab Zuli memang suka buat benda yang orang perempuan jarang buat. Yang benda panjat-panjat, benda-benda yang macam high risk lah. Macam kan, nampak je macam lembut macam ni lah. Tapi Zuli suka adventure. Zuli suka benda-benda yang orang perempuan jarang nak buat. Macam tu. Tapi bila mana kita dah terjun dalam bidang tu, kita nampak cabaran yang sangat besar. Lagi-lagi perempuan kan. Macam macam engineer kalau di kalangan perempuan, di kalangan wanita ni kan, Zuli rasa macam untuk permulaan boleh bertahan. Tapi untuk lama-lama sampai kita dah beranak pinak ni memang banyak kesusahannya. Zuli pernah kerja dekat yang Yokohama Batteries. Kan, semua pernah. Tapi cabarannya tu yelah, sebab kita sebagai wanita lah, kalau kita nak turun site tu rasa macam sangat mencabar. Lagi Zuli sangat bersyukur sekarang, walaupun Zuli punya kerja ni just biasa-biasa, just ikut kelayakan SPM je orang kata. Tapi rumah dekat. Lepas tu anak-anak kita boleh handle senang kan. Sebab Zuli anak ramai, 4 orang nak handle. Sekali handle tu sebab suami memang dah busy dengan kerja dia. Dia tak sempat pun nak handle. Jadi kita ni lah yang dapat kerja dekat. Bersyukurlah kan. Tapi yelah, setiap orang ada keinginan masing-masing. Ada kehendak, ada impian. Dan sama juga dengan Zuli. Zuli memang dulu bercita-cita nak jadi pensyarah sebenarnya. Okay. Berangan nak jadi pensyarah kan. Tapi waktu tu bercakap pun tak tahu. Nak bercakap mensyarah apa kan. Masuk pertandingan macam hujah, forum, semua Zuli tak ke depan lah. Tak reti lah mau buat benda ni. Biarlah kawan-kawan lain kan. Jadi konon cita-cita pensyarah macam mana. Tapi sekarang Zuli dah boleh lah sikit kan. Kalau kata nak jadi pensyarah tu okey lah sikit katnya kot. Kan. Jadi bila kita tahu pensyarah gaji berapa contoh kan. Pensyarah gaji berapa, kita dapat agak lah
Jadi kita kalau kata kita nak beri mak abah tu kata nak berbakti kepada dia tu, kira macam berbaloi lah sikit kan. Dah lah Zuli ni anak sulung. Rasa tak tanggungjawab tu kan. Anak sulung tapi kerja biasa-biasa je. Kau rasa kau mampu ke nak bagi mak ayah kau duit yang lebih? Padahal diorang bersusah payah dulu nak sekolahkan kita. Nak adakan duit untuk yuran tu pun bergolok bergadai. Rantai yang sekarang mak ada tu, dulu tu lah rantai yang tiap tahun, mungkin berapa bulan sekali yang keluar masuk pajak gadai. Rantai tu. Alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Tapi rantai itulah yang membesarkan kita orang yang keluar masuk pajak gadai. Rantai tu. Sampai dulu rantai tu mungkin dalam 3,000. Sekarang mungkin dah berapa ribu dah kan. Jadi kita nampak sendiri kepayahan diorang. Memang dulu bila banyak benda yang Zuli sekat dalam diri Zuli tau. Keinginan yang Zuli sekat dalam diri Zuli. Keinginan apa? Keinginan nak baju cantik-cantik. Keinginan nak makan sedap-sedap. Keinginan macam-macam keinginan lah kita rasakan. Tak apalah, nanti dah kahwin aku boleh. Aku dapat kerja yang elok-elok, nanti aku dapat lah. Tapi sampai sekarang Zuli masih sekat lagi keinginan-keinginan tu. Kejap lah dek. Sampai sekarang Zuli masih sekat lagi keinginan tu. Sebab apa? Kita fikirkan anak kita. Kita fikirkan aku nak bagi kat mak ayah lagi. Tapi masih tak cukup lagi. Masih tak cukup lagi. Apa yang Zuli rasa Zuli nak beri tu, Zuli rasa masih tak puas lagi. Masih tak cukup. Jadi macam mana? Takkan aku sampai tua aku nak macam ni? Sampai tua aku nak kerja macam ni? Aku rasa macam, kalau aku yang tak pergi dulu, mungkin dia pergi dulu. Sampai sekarang Zuli tak ada macam mana kita nak beli vitamin untuk anak-anak pun kita berkira-kira. Nak adakan takaful untuk diri sendiri, untuk anak-anak pun masih berkira-kira. Masih tak ada lagi peruntukan tu. So macam mana? Waalaikumsalam, Masih Tah Muhammad. Terima kasih. Live kat rumah. Kat rumah. Live kat rumah sebab masih bergilir lagi dalam bekerja. Masih bergilir. InsyaAllah nanti 20 hari bulan baru untuk kita start bekerja full. Hari-hari lah. Bekerja hari-hari. Sebab budak SPM dah sekolah kan. So sekolah pun dah buka. So kita memang kena kerja hari-hari. Waktu tu live tak tahu nak pukul berapa lah tu. Sekarang ni masih boleh live pagi lah. Okay. Jadi bila kita ada keinginan-keinginan tu, kita rasa macam tersekat. Kenapa aku macam ni ya? Kenapa? Kita rasa tak puas tau. Kita rasa macam aku dulu bercita-cita nak bagi mak ayah aku banyak ni. Tapi aku cuma bagi banyak ni je. Rasa macam melampaunya aku sebagai anak. Kita rasa macam tu. Walaupun kita ni dah berkahwin. Yelah, kita tahu suami kita pun banyak komitmen dia. Komitmen dia masih lagi bertanggungjawab kepada ibu bapa dia. Walaupun bapa mertua Zuli memang dah tak ada. So dengan ibulah. Rumah kami dekat. So apa-apa memang mereka mengharapkan. Tak bagi ke? Minta lah. Cakap mama suruh. Okay. Jadi kita tahu komitmen dia tinggi terhadap keluarga dia. Nak menjaga ibu, nanti apa-apa jadi sebab ayah dah tak ada kan. Jadi nanti apa-apa kesihatan ibu ke apa benda ke mesti suami Zuli, sebab suami Zuli pun anak sulung. Jadi sangat berat tanggungjawab tu. Okey. Jadi Zuli sebagai anak sulung sendiri, walaupun Zuli perempuan dah berkahwin, Zuli sangat prihatin. Zuli masih belum puas nak kata berbakti kepada mak abah Zuli. Masih belum puas. Zuli rasa ada tanggungjawab yang kita belum selesaikan. Sebab Zuli lepas habis belajar, setelah setahun Zuli dah kahwin. Selang 2 tahun Zuli dah kahwin. So macam tak pasal-pasal belum rasa, mak ayah kita belum rasa duit kita dah diambil orang kan. Belum rasa lagi duit kita. Jadi waktu bila fikir macam tu, tak boleh lah, aku kena buat sesuatu lain, benda lain lah. Takkan bulan-bulan asyik cukup-cukup macam ni je. Kadang-kadang tak cukup pun sebenarnya. Kita ikat perut. Kadang-kadang kita ikat perut. Orang je tak tahu. Kita nak beli apa pun berkira-kira. Bulan ni macam Januari ni kan. Macam Januari nak budak anak-anak nak masuk sekolah. Yang taska tadika swasta kan. Jadi duitnya tu memang berdebuk banyak lah kalau yuran tu kan. Lepas tu anak-anak, lepas tu kita pula kan. Lepas tu suami pula, macam-macam. Lepas tu kereta lagi tak, sebab kena ada 2 kereta. Zuli destinasi lain, suami destinasi pergi kerja lain. Jadi kena ada 2 kereta. Jadi 2 komitmen kan. Dengan bil air, bil elektrik, dengan bil Unify kan.
Macam-macam lah kalau nak cerita kan. Lagi duduk dekat Selangor ni memang kos hari hidup tinggi. Macam suami dia pergi kerja berapa kali tol dia. Pergi balik je dah RM20 sehari. Pergi balik je dah RM20 sehari. Gaji dia pun mungkin tak berapa je kan. Jadi memang nak kata kalau tak pandai manage duit tu tak ada juga. Nak kata tak pandai simpan duit pun tak juga. Tak tahulah macam mana kan. Dia macam kira Alhamdulillah cukup-cukup lah. Tak adalah memang tak cukup langsung kan. Tapi kita sebagai manusia memang kita ada cita-cita, kita ada keinginan, kita ada kemahuan. Itulah manusia. Tapi bila mana kita ada desire tu, kita rasa macam aku kena buat sesuatu. Aku tak boleh duduk diam. Sebab itulah pada mula-mulanya Zuli buat bisnes ni biasa-biasa je. Sebab Zuli tak ada passion dalam bisnes. Zuli tak faham bisnes. Zuli tak tahu apa-apa sangat pasal bisnes, marketing apa semua tak tahu. Jadi kita just macam permulaannya pada tudung je. Okay, Zuli masa dulu pakai tudung bawal macam biasa-biasa macam gini je kan. Tapi bila mana kita rasa kita nak berhijrah, kita rasa nak pakai labu sikit. Sebab Zuli tengok orang lain kan pakai tudung labu, cantiknya, sopannya, manisnya dia kan. Zuli rasa macam Zuli nak pakai tudung labu. Lepas tu, ya. Oh, dia pun nak bercerita. Dia pun nak bercerita juga, tengok Miss Syok bercerita kan. Jadi masa tu Zuli nak pakai shawl. Pakai shawl tapi nak cari yang 20 meter tu susah. Cuma semuanya jual 1.8 meter. Bila 1.8 meter tu, bila kita lilit tu jadi pendek depan, tarik depan, pendek belakang. Kita tak berapa minat. So macam tu kawan-kawan office pun, kawan lab pun dia kata Zuli jual lah, nanti akak beli. Kan Zuli jual lah. Lepas tu kita pun sesaja jual. Dah satu sekolah dah. Memang terkenal lah. Zuli memang bila jumpa Zuli ada tudung baru. Macam gitu kan. Jadi bila macam tu kan Zuli kata boleh lah kalau kita nak jenamakan kan. Boleh lah kita kalau kita nak jual. Itu yang jadi berkembang. Tapi secara offline je. Nantilah kejap. Lama sangat Umi lama sangat. Okay. Jadi itulah permulaannya. Lepas tu lama-lama Zuli kata bila tahun 2019 Zuli merajuk. Memang Zuli rasa macam tak ada yang support pun. Tak ada siapa nak support Zuli berniaga. Rasa macam Zuli seorang-seorang solo. Lepas tu Zuli pernah kena tipu dengan supplier. Kita minta print lain, dia print tak apa-apa. Beribulah juga kita rugi. Beribulah juga sebab lagi pun tak ada ilmu apa semua kan. Lepas tu bila rasa macam tak ada orang support, kita rasa sangat down, sangat macam tak gunalah macam ni, aku nak buat kerja apa pun tak gunalah. Kita rasa macam kita tak ada apa benda yang bagi kita semangat apa semua, tak ada. Jadi pada 2019 langsung Zuli tak nak berniaga, merajuk. Memang Instagram Zuli padam. Facebook memang Zuli tak buat lah masa tu. Kejap lah. Okay. Lepas tu pada 2019 memang merajuk. Lepas tu tiba-tiba 2020 kejap lah dia. 2020 PKP. Nak dekat PKP tu Zuli rasa macam nak berniaga balik lah. Lepas tu tiba-tiba tu yang nampak Sifu dan Cik Asador. Kita bila duduk rumah kan dengan handset. Okay, dengan handset. Tu yang nampak Sifu dan Cik Asador. Lepas tu cubalah try kelas RPM ni. Masa tu dapat RM30. Okay, RM30. Cubalah. Sekali cuba-cuba terus terjebak ke ARB. Dan Zuli rasa memang membawa impak. Bila kita ada ilmu, berniaga dengan ada ilmu dengan tak ada ilmu tu membawa impak yang sangat besar. Sangat lain. Sebab Zuli memang zero. Ilmu pasal marketing, ilmu pasal sales, ilmu pasal bisnes memang tak ada. Memang dulu main cuba-cuba, ikut-ikut je. Sebenarnya tak boleh juga cuba-cuba dan ikut-ikut tu. Memang tak akan ke mana. Jadi perlu sangat ilmu. Perlu sangat ilmu. Bukannya kita dah ada degree, kita tak payah nak ambil ilmu pasal lain kan. Boleh je. Kalau kita nak berumah tangga pun kita kena tahu juga ilmu rumah tangga. Kalau kita dah nak dapat anak pun kita kena ada juga ilmu pasal ibu bapaan kan. So semuanya kena ada ilmu untuk kita orang kata profesional dalam bidang tu. Jadi masa itulah Zuli rasa nak berkembangkan lagi bisnes ni. InsyaAllah tahun 2021 ni pula Zuli nak fokus kepada kita nak bantu orang pula. Nak bantu lebih ramai orang. Bantu lebih ramai orang untuk menjana income. Kan? Menjana income. Yang maksudnya kita faham waktu PKP ni kita dah 2 kali PKP kan.
Okay, waktu PKP ni lah orang dah tak boleh nak OT mungkin kan. Mungkin selama ni dia punya income banyaknya mungkin suami yang selalu terkesan ni. Jadi isteri-isteri pun tersekat lah perbelanjaan. Okay, suaminya dulu boleh OT. Bila sebulan tu mungkin gaji OT tu lagi banyak daripada gaji basic kan. Tapi bila mana ada PKP dah tak boleh OT. Jadi cut. Jadi totally dia punya gaji tu dah cut. So komitmen banyak setiap bulan. Macam mana nak cover gaji, nak cover komitmen. Jadi kadang-kadang macam tu lah isteri yang duduk rumah ni, walaupun duduk rumah terpaksa juga cari alternatif untuk mendapatkan income sampingan. Okay, sebab itulah Zuli rasa benda tu memang sangat patut Zuli bantu lebih ramai orang dengan produk Zuli Nurita. Kita bantu untuk lebih ramai orang dapat bantu keluarga. Kan? Nak duduk, okey sayang. Okey, dapat bantu keluarga. Sebenarnya di samping Zuli dapat bantu orang lain, contoh-contoh suri rumah ke apa kan, Zuli juga dapat educate orang untuk bertudung labuh. Tak ada labuh mana, maksudnya sempurnalah hijab kita. Kan, sempurnalah. Sebab kita tahu, macam Zuli hari ni birthday Zuli. Zuli tahu kita makin meningkat usia, perlulah seiring dengan amalan kita. Amalan kita pun kena meningkat jugalah. Ilmu kita pun kena meningkatlah, ilmu pasal akhirat. Kan, kita ni, kita tak tahu hidup kita panjang mana. Macam Zuli belum menunaikan rukun Islam yang kelima. Memang sangat berhajat sebelum tutup mata, harap-harap dapatlah tunaikan rukun Islam yang kelima tu kan. Okay, kita tak tahulah COVID ni sampai bila kan. Jadi umur kita pun kita tak tahu sampai bila. Jadi bertambahnya umur tu sebenarnya mendekatkan diri kita dengan kematian sebenarnya kan. Okay, kita kena sedar diri, jangan nak happy, nak sambut birthday je. Tapi kita kena sedar diri juga bahawa umur kita saat lagi, tak lama lagi dah mungkin dah ke alam barzah kan. Mungkin dah ke alam barzah dah kita. Jadi sebelum kita tutup mata ni, kita nak bantulah siapa-siapa yang kita boleh bantu. Semoga ia adalah menjadi saham akhirat kita. Kan, menjadi saham akhirat kita. Jadi selain daripada Zuli sendiri, sebenarnya Big Y Zuli ialah ibu bapa Zuli. Zuli nak bantu ibu bapa Zuli. Zuli nak bantu juga orang-orang di luar sana, terutama yang memang terkesan dengan PKP, yang Zuli rasa benda tu boleh bawa kita ke arah kebaikan, ke arah orang kata macam doa-doa anda, doa-doa orang yang Zuli tolong kan, yang boleh membawa kita ke arah kebaikan di akhirat nanti. Umur kita semakin singkat sebenarnya kan masih tak betul. Ye. Okey, jadinya kita memang kena setiap hari sedar diri kan. Sedar diri. Kita jangan terlalu seronok. Sebenarnya Zuli berniaga ni, sebenarnya semua orang yang berniaga ni sekarang ni memang berniaga tu dah tak jadi asing lah bagi kita kan. Ramai je orang berniaga, jadi ejen, yang jadi dropship, yang jadi founder sendiri kan. Dah tak heran. Tapi sebenarnya aim diorang nak berniaga ni sebenarnya bukan sahaja nak isi poket sendiri. Okay? Bukan sahaja nak isi poket sendiri. Memang sebenarnya kadang-kadang nak isi poket. Tapi di samping sebenarnya nak bantu orang. Nak bantu meningkatkan ekonomi Islam kita. Nak bantu orang untuk dapatkan yang terbaik. Kan? Nak bantu orang untuk dapatkan income yang terbaik untuk keluarga. Dan ramai je sekarang bila masuk PKP je, duit tak cukup, suami isteri bertelagah, suami isteri bergaduh pasal duit je kan. Kita tak nak lah macam tu. Kita nak bantulah dari segi tu. Kita nak bantu supaya rumah tangga kekal bahagia, tak ada lagi porak-peranda. Kadang sebab duit je anak-anak masam muka dengan mak ayah. Sebab duit je nanti anak-anak dah tak nak berbaik-baik dengan mak ayah, sebab katanya pilih kasih, tak nak bagi dia duit. Sebab duit je. Sekarang ni orang boleh bercerai-berai, orang boleh berpisah-pisah, bergaduh besar dalam adik-beradik sekalipun, dalam rumah tangga sekalipun, sebabkan duit. Jadi kita kalau boleh kita nak bantulah selesaikan masalah tu kan. Sebab tu tahun ni Zuli tak nak Zuli fokus kepada B2B pula. Maksudnya kita nak bantu, nak cari ejen, nak cari dropship untuk kita bantu jana income. Okay, adik capai sales 1,000 ke 3,000 sebulan dengan brand Zuli Nurita. InsyaAllah pada masa yang sama kita bantu educate orang untuk
berhijab dengan sempurna mengikut syariat. Jadi kita jalan dua dalam satu. InsyaAllah dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Kita kejar akhirat, insyaAllah dunia akan kejar kita. Kalau kita hanya kejar dunia, insyaAllah akhirat akan tinggalkan kita. So itulah main point dia. Sementara Zuli memang besarkan Big Y Zuli, iaitu mak ayah Zuli, anak-anak Zuli sendiri, suami Zuli. Kita dalam nak berniaga ni, kalau boleh Zuli sebenarnya nak lepaskan jawatannya sekarang ni. Nak lepaskan jawatan sekarang. Mungkin jawatan tu lebih layak untuk orang lain. Zuli nak fokus kepada berniaga dan Zuli nak fokus nak bantu lebih ramai orang. Jadi anda bantu Zuli untuk sharekan video ni supaya orang ramai boleh tahu bahawa Zuli tengah cari ejen dan cari dropship untuk kita bersama-sama bina team yang akan grow bersama-sama supaya kita ni dapat bantu sesama sendiri. Okay, dapat bantu sesama sendiri dan dapat bantu lebih ramai orang. InsyaAllah Zuli sebenarnya sekarang ni tengah cari 10 orang yang terawal. Okay, untuk kita grow bersama-sama. Kita as a family. Bukan sebagai business partner sahaja, tapi as a family. Kita nak bina kita punya budaya sendiri. Zuli tak nak dalam kita membantu orang ni, kita pentingkan diri sendiri. Bila orang dah beli kita punya barang, dah lah kau pandai lah kau jual. Tak mahu macam tu. Kita as a family, kita membantu, kita guide anda sampai jadi. InsyaAllah. Kan? Jadi kita saling bantu-bantu. Kita tahu waktu PKP ni sebenarnya bukan orang tak membeli, tapi orang tak membeli dengan kita. Itu sahaja. Orang membeli. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang fikir macam tu, sebab tu tak jadi. Okay? Dan sebenarnya kalau kita jangan sekat duit kita. Maksudnya kita beli je sebab dia akan menjana income negara kita. Dia ada cycle. Kalau kita tak membeli, nanti mata wang kita jatuh. Jadi kita kena membeli. Sebab itu sekarang ada keluar iSinar kan. Itu adalah membantu sebenarnya. Dalam kita membeli, kita menjana ekonomi Islam. Alhamdulillah terbaik akak. Sebenarnya hari jadi. Okay, sebenarnya hari jadi. Hari ni kita ambil aura sikit. Kan semangat sikit. Cikgu Zuli Cikgu Zuli. Bukan cikgu Zuli sebenarnya. Kalau cikgu tu Zuli ada prefer sikit. Kita dapat bantu ramai orang juga. Kita dapat bantu mak ayah untuk bina anak dia yang jadi orang kan. Dapat bantu anak murid lebih berpendidikan tinggi. Itu cikgu. Tak apa juga Zuli nak terus jadi cikgu. Zuli bukan cikgu. Zuli pembantu makmal. Jadi pembantu makmal, Zuli rasa macam kita boleh bantu orang kat skop tu je. Macam orang kata tak grow lah Zuli punya idea. Tak grow Zuli punya otak ni, minda ni. Jadi Zuli rasa, dan sekarang Zuli rasa tau, compare Zuli punya hati, emosi lebih suka menjurus kepada bidang perniagaan ni. Zuli rasa syok je. Tapi bila mana kena pergi kerja, Zuli rasa macam alah, dah lah tak ada student tau. Jadi pekerjaan tu hari-hari benda yang sama kita buat. Rasa macam tak berkembang minda ni. Tak berkembang. Tadi tak ada apa benda yang aku dapat bantu orang. Macam tu. So macam sibuk aja. Apa celebrate apa? Hari ni birthday akak lah. Hari ni birthday akak. So celebrate tak ada celebrate apa pun. Masak pun masak biasa-biasa je. Tak tahulah kalau encik suami dia nak belikan something ke. Biasanya encik suami dia tak belikan apa-apa pun. Okay. Biasanya encik suami tak belikan apa-apa. Cuma tahun lepas dia belikan Zuli iron, steam iron. Steam iron. Sebab Zuli cakap memang Zuli nak sangat steam iron. Penatlah pakai iron tu hari-hari. Letih tau tak? Kan? Pak Su pun ingat kat Zuli cikgu dulu. Tapi memang ramai-ramai yang jumpa. Sebab mungkin aura cikgu tu lekat jugalah. Selama setahun selepas belajar, setahun Zuli jadi cikgu ganti sampailah setahun. Jadi lekat jugalah title cikgu tu. Dan gaya tu adalah sikit kan. Dan budak-budak sekolah sekarang pun panggil juga cikgu. Kadang panggil Puan Zuli, kadang panggil cikgu kan. Mana ni? Akak nak celebrate apa hari ni? Okey, tak ada celebrate apa pun. Biasa-biasa je. Kan, nak masak pun rasa masak biasa-biasa kot. Masak ayam masak paprik ke kan. Yang simple-simple je. Aisyah dah suka dah dengan ayam masak paprik. Okey, tak ada. Zuli entahlah. Kalau birthday sendiri Zuli suka
orang yang sambut sebenarnya kan. Tapi cik suami kadang-kadang dia tak berapa nak sambut. Dia tak berapa. Kita suka buat surprise kat dia, tapi dia tak suka. Dia tak tahu kot nak buat surprise kat kita macam mana. Tak tahulah kan. Umi pernah buat. Jadi selamat hari lahir yang ke-35. Semoga bisnes mengaum tahun ni tau. Okey, insyaAllah, amin. Terima kasih doanya. Semoga doa tu berbalik kepada Mak Sita dan semua yang tengok ni kan, yang dengar dari awal sampai habis tadi. Nak habislah kita. Okey, sedikit anda tahulah siapa Zuli ni, siapa apa backgroundnya kan. Mungkin selama ni tak pernah kenal Zuli, background Zuli macam mana, dari keluarga yang macam mana. Kan. Okey, Zuli pernah cerita juga perjalanan perkahwinan Zuli pernah cerita pengenalan dengan suami kan, pernah cerita. Ni mungkin banyak juga yang anda kenal pasal Zuli. Jadi sebab itulah Zuli terjun ke dalam bidang bisnes. Zuli rasa macam bila start PKP ni, bila dah start, kita dah pergi kelas apa semua, kita dah tahu macam mana kita nak buat kan. Zuli rasa macam passion aku lebih kepada perniagaan, lebih kepada bekerja sendiri daripada daripada kita. Yelah, kerja pembantu makmal kerja apa? Anda pun tahu dulu anda pernah sekolah kan. Kerja pembantu makmal, kerja tu je hari-hari. Zuli rasa macam otak tak berkembang. Kan, kerja tu je hari-hari. Jadi macam tak ada benda yang kita nak menyumbangkan sangat. Kan, tiap-tiap tahun itu je kerjanya. Tiap-tiap tahun ni memang itu je kerjanya, tak ada benda lain. Jadi kalau sebab Zuli ni jenis orang yang sukakan cabaran. Waalaikumsalam Kak Lin. Lama tak nampak Kak Lin. Rindulah. Kan. Kak Lin buat live pun Zuli tak pernah nampak dah sekarang lah. Ke Zuli termiss. Kan. Jadi kita rasa macam passion aku lebih suka sebenarnya berniaga. Sebenarnya Zuli rasa berniaga sebab apa? Zuli boleh memang bangun pagi, sama je pergi sekolah pun bangun pagi. Buat bisnes semua Zuli bangun pagi. Tapi kita lebih bebas sebab kita boleh tengok anak-anak depan mata. Boleh tengok anak-anak depan mata. Maksudnya sambil kita buat kerja tu, kita tahu anak kita buat apa, belajar apa, kan. Kalau macam pagi-pagi pergi sekolah tu, pergi hantar anak pagi-pagi nak pergi, Zuli nak pergi sekolah, sambil-sambil tu macam kelabut. Kita tak sempat pun nak borak dengan anak kita tau. Tak sempat. Jadi macam tu lah. Zuli rasa macam nanti, macam kalau kita buat kerja sendiri macam lebih dekat dengan anak. Macam itulah orang kata bebas masa kan. Orang kata bebas masa. Itulah kita buat berniaga ni, biarlah kita sampai bebas masa, bebas kewangan, bebas nak memilih. Zuli sangat tak bebas untuk memilih sekarang ni. Sebab daripada kecil Zuli menahan hati je. Menahan kemahuan, menahan kehendak, menahan keinginan, semua Zuli tahan sampai sekarang. Okay, kalau Zuli nak minta apa-apa pun kat suami pun Zuli segan sebenarnya. Sebab kita tahu komitmen dia banyak. Komitmen dia banyak. Jadi kita tak nak jadi beban dekat dia. So kita diam je. Tak apalah, nantilah. Nanti boleh beli, boleh simpan duit. Nantilah. Sudahnya lepas nanti anak pula nak guna duit. Dah guna duit untuk anak pula. Tak apalah, kita simpan lagi. Nantilah. Sebenarnya jadi seorang ibu ni banyak pengorbanan. Itulah kita, bila kita dah jadi ibu, barulah kita terkenang mak kita dulu macam mana. Mesti banyak lagi pengorbanan yang dia dah korbankan kan. Yelah, sebab dulu walaupun dua beradik, galau lah gaji hanya 500 kan. Makan apa? Kita orang masa dulu, nasib lah masa tu jenis kita orang tak berkira. Makan telur, lepas tu makan sayur-sayur kan. Sayur pucuk paku lah, sayur meranti lah, sayur apa lagi, kangkung lah, bayam lah, sayur-sayur pucuk ubi lah. Tak kisah pun waktu zaman kecil dulu kan. Tapi zaman sekarang kalau anak-anak suruh makan sayur, tepikan kat tepi pinggan, suruh makan sayur kan. Tak nak, nampak hijau je semuanya tu, nampak hijau. Maya tak nak ni. Kan macam tu rindulah dengan live kawan-kawan kan Kak Lin. Okay, terima kasih Kak Lin join hari ni. Pastikan share tau. Jadi sekarang Zuli nak offer jugalah. Zuli Nurita memang buka untuk siapa-siapa yang nak jadi dropship atau agent. Dengan brand kami, kita grow bersama-sama, kita guide anda. Okay, kita guide anda biar sampai jadi. Kita buat biar sampai jadi kan. Okay, insyaAllah apa yang Zuli kongsikan adalah inspirasi buat anda. Mungkin Zuli punya kisah ni, Zuli punya kehidupan ni tak adalah susah mana dibanding dengan korang kat luar sana kan. Mungkin ada yang lebih susah, yang
Tapi memang Zuli tak mention, Zuli tak, daripada kecil Zuli tak ada rumah sendiri tau. Itu semua rumah quarters. Sampailah sekarang mak ayah Zuli duduk rumah sewa beli. Tak ada rumah sendiri lagi. Sebab tu dah Zuli rasa bertanggungjawab sangat nak bantu mak abah Zuli ada rumah sendiri. Jadi itu desire kita. Kita rasa macam aku mesti bantu dia orang. Kalau tak aku ni siapa? Macam aku tak berguna. Macam tu lah. Seolah-olahnya macam tu lah. Kan? Sebab tu lah Zuli sekuat-kuatnya nak grow dalam bisnes ni. 2021 ni nak bawa satu lonjakan yang padu. Lonjakan yang orang kata aku dapat bantu mak ayah aku. Aku mesti boleh. Sebab tu Zuli azamkan macam tu. Jadi bila kita nak down tu, kekuatan kita ialah kita bila mana kita tengok mak ayah kita. Kan? Satu sebab akan nak berjaya dalam perniagaan adalah sebab akan nak bebas memilih. Kan? Semua orang macam tu. Apa? Kenapa? I know dia nak pistol. Habis? Oh, duduk sini, dia tak tembak nanti. Okey, duduk sini. Nanti dia tak berani tembak, okey? Jadi okey, jadi sebab itulah Zuli rasa macam sayu, pilu, sedih sikit sebab mak ayah Zuli masih duduk rumah yang bukan rumah sendiri. Masih bukan rumah sendiri. Kita balik kampung tu bukan rumah sendiri, rumah sewa beli. Jadi kita rasa macam aku masih ada tanggungjawab yang belum ditunaikan. Masih ada benda yang tertangguh untuk aku tunaikan. Kan? So macam tu lah cakapnya. Kan? Macam tu lah. Itu mungkin asbab untuk kita untuk kita tingkatkan kepayaan diri kita, potensi. Okey, tak. Okey, untuk kita korek potensi diri kita. Sebenarnya aku ni berpotensi untuk buat benda ni, untuk bawa bisnes lebih jauh. Okay. Kadang-kadang Zuli rasa down sebab kadang-kadang orang keliling Zuli, mak ayah Zuli je yang support. Okay. Orang keliling Zuli yang dekat-dekat ni kadang-kadang diorang tak tahulah, macam diorang tak percaya Zuli boleh bawa bisnes ni ke depan, bawa bisnes ni lebih maju. Tak percaya ke atau tu yang jadi Zuli macam rasa kurang support. Jadi macam kurang support. Tapi bila mana Zuli dah bercampur dengan anda semua, Zuli dah tak naklah dik. Tak naklah dik. Zuli dah berkawan dengan anda semua, dah bergaul dengan circle-circle yang positif, yang membantu, yang membina. Sebab tu Zuli selalu tengok live korang. Sebab Zuli nak bina semangat. Zuli tak ada macam nak cakap macam orang keliling Zuli tak bagi sokongan yang sangat padu. Kau boleh buat. Aku yakin dengan kau mesti boleh buat. Tak ada. Jadi pada awal Zuli nak buat live ni pun banyak kekangan. Banyak macam, kecuali mak ayah Zuli lah. Kan? Yang memang sokongan padu lah. Tapi orang-orang keliling macam biasa je. Tak ada apa. Ada yang menyangkal macam tak payahlah. Tak perlu kot nampak muka tu. Kan? Banyak je yang macam tu. Tapi bila Zuli kenal dengan anda semua, Zuli nak naikkan semangat Zuli sebenarnya. Zuli nak naikkan semangat Zuli dengan tengok live lah. Anda semua lah. Tengok live korang semua. Bila macam Kak Lee selalu doa-doa kan. Macam Pak Su memang Zuli tak pernah miss lah. Kalau Zuli termiss masa live pun Zuli tengok recorded. Pak Su. Sebab Pak Su lah kira live yang Zuli follow dari awal. Kira dari awal lah kot kan. Sampailah sekarang Zuli follow. Sebab kata-kata dia tu sangat menyuntik hati kita. Sangat memberi semangat sebenarnya. Zuli jatuh dulu pun sebab tak ada orang support. Okay? Jadi bila kita nak naik, kita kena ada support. Kita ada sangat kuat. Kena, maksudnya support dari orang yang terdekat ni sangat membantu. Okay? Bila Zuli tak dapat rasa support orang yang terdekat, Zuli minta daripada korang lah yang boleh support sebenarnya. Macam semalam mungkin Pak Su terasa lah apa yang Zuli nak sampaikan tu kan. Jadi Pak Su kata nak basuh nak cuci tu kan. Zuli rasa lah kat situ. Memang kita perlukan benda tu. Jangan tembak lah dia, sial lah dia. Okay. Dan semangat Zuli untuk lebih maju lah bila Zuli pandang anak-anak Zuli. Bila Zuli pandang anak-anak Zuli, Zuli tak dapat nak berikan tu, tak dapat nak berikan ni, sekat itu, sekat ini. Kita berkira-kira nak belikan itu, belikan ini kan. Nak beli vitamin pun tak boleh. Kan? Nak beli vitamin pun kita berkira. Macam mana tu? Kan? Jadi benda-benda macam tu lah menyebabkan Zuli rasa aku nak buat bisnes tu betul-betul. Kan? Aku nak buat bisnes betul-betul. Aku nak ubah hidup aku. Aku tak nak macam ni selamanya. Takkan sampai pencen aku nak macam ni. Bayangkan Zuli pencen umur 60. Bayangkan umur 60 gaji baru berapa? 3,000, 4,000.
cukup ke? Kan? Buat semacam motivator kan? Buat semacam motivator betul. Kan? Kawan-kawan yang macam tu lah selalu Zuli rasa korang yang sebenarnya memberi semangat. Korang yang selalu support apa yang Zuli buat. Kadang-kadang kita tak rasa orang keliling macam, yelah, kawan-kawan sendiri keliling pun dari kalangan yang macam mana kan. Kita pun faham. Diorang tak ada desire macam kita. Okay. Zuli pernah rasa bila Zuli masuk kerja, pada awal-awal tu Zuli rasa macam Zuli dipinggirkan. Kan? Sebab kita seorang je ada degree. Diorang semua memang kelaikan ikut diploma, SPM macam tu kan. Tapi bila kita seorang macam dipinggirkan, macam alah, tunjuk belagak lah apa benda. Padahal kita willing to belajar, willing to learn kan. Benda-benda yang daripada orang yang berpengalaman. Tapi diorang tak rasa tu. Diorang tak rasa. Mungkin sebab muka first appearance tu lah, Zuli nampak macam garang, macam sombong kan, macam gitu kan. Tapi sekarang mungkin dah banyak sikit senyum lah kan. Sebab dah bermotivasi sikit bila kenal korang semua. Zuli jangan sedih, Zuli kuat. Kita sama Zuli. Okay, InsyaAllah. Sebab korang lah semua, Zuli kuat, InsyaAllah. Okay, sampaikan video ni supaya ramai lagi yang nak kita bantu tu terbantu. Okay, InsyaAllah sampai sini saja. Jika Zuli buat ada tersinggung ataupun terkecil hati, Zuli minta maaf kan. Susahnya Zuli, susah lagi mungkin orang di luar sana yang mungkin masa ni lah masa tepat untuk kita bantu bersama-sama kan. InsyaAllah kita jumpa lagi di next live. Okay. Zuli pun nak kena susun balik jadual macam mana start 20 hari bulan dah Zuli dah start kerja. Kan, nak kena susun balik jadual macam mana nak ambil anak, lepas tu nak buat live, lepas tu nak masak, kena susun balik jadual barulah. Okay, tinggal beberapa hari lagi, tinggal seminggu, lebih kurang seminggu je lagi. You all doakan Zuli, InsyaAllah. Zuli pun doakan anda semua supaya sentiasa diberi rahmat, okay, sentiasa dalam keberkatan usia, masa dan harta, sentiasa dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan segala rezeki dan dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Semoga kita semua terlepas daripada jangkitan virus COVID-19 ni, sebab rata-rata kat sini pun dekat-dekat pun ramai dah kena dah. Kita tak tahu kat mana-mana je boleh kena. Walaupun di tempat PKPB. Sekarang PKP ni, tempat PKP ni memang rata-rata kat dekat-dekat ni pun kita tak tahu sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Okay, jaga diri baik-baik. Jaga SOP walaupun kena bekerja. Kak Zuli nak request setiap petang buat live masak. Sedap semua makanan Kak Zuli. Itu kita fikirkan jugalah. Maksudnya kita kena boleh masuk solat ke macam mana ke. Sebab kadang-kadang rusing, nak masak apa hari ni Kalau masak biasa-biasa sangat, orang dah tahu dah kan. So kita kena bagi yang lain sikit. Macam Khairul Amin. Khairul Amin pun jadi semua inspirasi juga sebenarnya kan. Walaupun dia lelaki pandai masak. Okay, yang dah try resipi Kak Zuli. Ya. Ya ke? Okay, jadi sampai situ saja, InsyaAllah. Semoga ia membawa sedikit manfaat lah apa yang Zuli sharekan hari ni, InsyaAllah. Okay, terima kasih yang wish happy birthday kat Zuli. Okay, InsyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.